Salam hormat dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 27 Jun bersama saya, Bumawin. Majlis Islam Sarawak merancang untuk menubuhkan Jawatan Kuasa Pembudayaan Al-Quran melalui Pelan Tindakan Majlis Islam Sarawak 2022-2025. Timbalan Menteri Utiliti dan Komunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junandi memberitahu pelan ini merupakan satu pelan pembangunan umat Islam khususnya di negeri Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman menambah ia merangkumi semua aspek keperluan umat Islam bagi membentuk khairul ummah termasuk ekonomi sosio budaya, masjid dan pelbagai lagi. Beliau berkata demikian pada Majlis Penangguhan Daurah Perdana Tajwid Bersanad peringkat negeri di Masjid Darul Hana Kuching. Datuk Dr. Abdul Rahman juga berkata kerajaan negeri melalui Majlis Islam Sarawak mengambil berat kemajuan dan pemerkasaan pendidikan Al-Quran di negeri Sarawak. Jelasnya dalam usaha melahirkan lebih ramai qari dan qariah yang berkualiti, seramai 6 orang penyelia bersama 24 orang guru Al-Quran Majlis Islam Sarawak telah dilantik khas. Beliau menambah Majlis Islam Sarawak melalui Jabatan Agama Islam Sarawak sentiasa merancang dan menjalankan program-program yang bermanfaat untuk memastikan perkembangan Al-Quran di negeri ini terus berkembang pesat serta menarik minat pelbagai lapisan masyarakat selain dijadikan satu elemen budaya dalam menghayati dan mengamalkannya. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB sudah memulakan inisiatif mengumpul belia berusia 18 hingga 28 tahun di seluruh Sarawak. Ahli Majlis Tertinggi PBB merangkap Ahli Dewan Undangan Tupung Fazruddin Abdul Rahman berkata ia merupakan langkah awal parti berkenaan sejurus selepas penubuhan pergerakan belia diluluskan di peringkat parti pada Perhimpunan Agongnya baru-baru ini sementara menunggu kelulusan daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS. Menurut Fazruddin lagi, belia yang berminat telah mula mendaftar secara dalam talian dan parti berkenaan telah mempunyai senarai nama yang bakal disusun atur untuk proses seterusnya. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan hari terbuka belia Taman Matang Jaya di Kuching semalam. Tambahnya lagi, jika diluluskan ROS kelak, pergerakan belia bakal diwujudkan di setiap ranting di seluruh negeri. Jelasnya sebagai sebuah parti politik, belia-belia dalam pergerakan tersebut bakal didedahkan dengan pengetahuan politik selain akan mempunyai program-program tersendiri khusus untuk menarik minat dalam kalangan rakan seusia. Terdahulu dalam ucapannya, Fazruddin memuji komitmen penganjur termasuk Gerakan Belia Matang Jaya kerana berjaya menghimpunkan belia untuk mengetengahkan bakat masing-masing dalam bidang sukan futsal dan perhiasan skuter dalam program berkenaan. Menurutnya, komitmen seumpama itu mencerminkan kerjasama erat antara para belia dan pemimpin, satu elemen yang amat penting dalam memastikan pembangunan dilaksanakan di sesuatu kawasan. Penganjuran Expo Pendidikan oleh Yayasan Sarawak perlu dilaksanakan secara tahunan dalam menyediakan maklumat terkini mengenai peluang-peluang pendidikan kepada pelajar khususnya lepasan sekolah. Ahli Dewan Undangan Negeri Repok Datuk Seri Huang Tiongsi memberitahu program seumpama itu adalah program yang memberi manfaat dan pilihan yang tepat kepada pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Saya berharap supaya pelajar sentiasa mendapat maklumat terkini dan mereka menggunakannya dan membuat pilihan yang tepat untuk memilih kerjaya yang sesuai. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Perasmian Expo Pendidikan Peringkat Daerah Serike di Dewan Sentral Serike. Datuk Seri Huang menjelaskan kerajaan di bawah kepimpinan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari telah memperkenalkan pelbagai inisiatif yang memberi manfaat kepada semua ke arah memodenkan negeri selain memperkasakan sosioekonomi rakyat. Untuk itu, beliau mahu rakyat untuk terus memberi kerjasama dan menyokong usaha tersebut bagi memastikan hasrat kerajaan menjadi negeri maju tercapai.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Sri Aman memberi amaran kepada peniaga untuk tidak menyorok barang keperluan bersubsidi. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDNAJP Cawangan Sri Aman, Al-Rezamani Abdul Razak dalam kenyataannya berkata, barangan terbabit adalah seperti gula, minyak masak, tepung gandum, beras, roti putih, telur, ayam, bawang, susu tepung dan sayur-sayuran. KPDNHEP pula telah melaksanakan kempen anti sorok barang keperluan bagi memastikan bekalan barangan kawalan dan keperluan asas sentiasa mencukupi di pasaran. Ia juga untuk memastikan tidak berlaku sebarang aktiviti penyelewengan melalui penyorokan barangan keperluan. Pelaksanaan kempen anti sorok telah menunjukkan impak positif. Hasil pemeriksaan harian mendapati lebih 90% dari premis peruncit terpilih yang diperiksa mempunyai bekalan barang-barang kawalan dan keperluan asas terpilih. Pengedaran barang kawalan di peringkat pemborong terpilih juga menunjukkan bekalan ada mengikut keperluan pengguna. KPDNHEP memberi amaran kepada mana-mana individu dan syarikat yang terlibat dalam aktiviti seperti itu, tindakan tegas akan dikenakan kepada mereka di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Jika disabit kesalahan, individu boleh didenda tidak lebih RM1 juta dan RM3 juta untuk kesalahan berikutnya atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya. Bagi syarikat pula, denda tidak lebih RM2 juta dan RM5 juta bagi kesalahan berikutnya. Bagi menjaga keselamatan ketika proses penyelamatan, aset yang digunakan hendaklah bersesuaian serta lengkap supaya selamat. Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman berkata, menerusi percubaan aset yang digunakan untuk aktiviti penyelamatan di air, ia perlu dilihat semula mengikut kesesuaian di sesuatu kawasan. Dan kerjasama kita perlu diperkemaskan baliklah. Uji cuba bot IRB kita, mana keupayaan bot itu dan juga kesesuaian bagi kawasan Limbang. Dan setiap jenis bot ini tidak semua boleh dipakai seluruh Sarawak. Kita tengok dari keadaan sungainya, keadaan arusnya dan juga keluasan sungai akan menyebabkan kita perlu menggunakan pelbagai bot. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri sesi pembentangan penggunaan inflatable boat bagi penyelamatan di Sungai Pandaruan Limbang. Terdahulu, beliau ke Balai Bomba dan Penyelamat Limbang bagi sesi pemakaian tanda pangkat untuk kenaikan pangkat anggota Grade KB29 ke Grade KB32 iaitu Chong Bui Chan yang dinaikkan pangkat pada 7 Jun lalu dan dilantik sebagai Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Limbang pada tarikh sama. Penganjuran Malam Kebudayaan Suku Kaum Lun Bawang tidak hanya menampilkan adat suku kaum tersebut, malah ia mewujudkan hubungan yang harmoni daripada pelbagai suku kaum di Limbang. Menurut residen Limbang, Sebi Abang, kejayaan penganjuran program yang julung kali diadakan itu membuktikan bahawa daerah tersebut kaya dengan keunikan kebudayaan yang perlu diketengahkan. Sebi turut menzahirkan ucapan tahniah kepada Persatuan Lun Bawang Sarawak Cawangan Limbang atas kejayaan pelaksanaan program tersebut. Beliau berucap pada majlis perasmian Malam Kebudayaan Pesta Nubalaya di Dewan Serbaguna Batu Biah Limbang. Tambahnya lagi, dalam perancangan terdekat pihaknya akan mengetengahkan pesta berkenaan di peringkat lebih tinggi agar dapat dimasukkan ke dalam kalender pelancongan di masa mendatang. Sepanjang 2 hari pelaksanaan program tersebut, pelbagai aktiviti diadakan antaranya pertandingan sukan, gerai jualan dan persembahan tarian. Penerbit filem tempatan perlu meningkatkan kualiti penghasilan karya dalam usaha menembusi pasaran luar negara. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS, Profesor Dr. Muhammad Nasir Ibrahim berkata, filem tempatan masih belum bersedia untuk dipasarkan ke luar negara dan hanya menumpukan pasaran tempatan. Profesor Dr. Muhammad Nasir dalam pada itu percaya keadaan ini berkait rapat dengan kos promosi dan kualiti. Beliau berkata demikian pada program Sembang Santai bersama pemain industri kreatif tempatan Sarawak di Kuching. Beliau juga menyuarakan komitmennya dalam menyokong penerbit-penerbit filem muda tempatan dalam membangunkan industri perfilman negara. Sebagai badan yang bertanggungjawab dalam industri kreatif, beliau tidak mahu penggiat seni terus berada di takuk lama dalam penghasilan karya.
Peningkatan aksesibiliti golongan orang kurang upaya dari aspek kemudahan pengangkutan, perkhidmatan, perbankan, insurans dan kesihatan adalah perlu agar fasiliti dan kemudahan yang disediakan dapat dinikmati sebaiknya menerusi program One Stop Outreach Registration Centre di Miri bagi menggalakkan lebih ramai pendaftaran golongan tersebut. Pada program tersebut yang diadakan di Dewan Komplek Islam Sarawak Miri, sebanyak 117 kad OKU dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Miri membabitkan pendaftaran. Kad OKU baharu, gantian kad dan permohonan pertukaran kategori. Antara objektif program itu adalah bagi menyedia dan mempromosi perkhidmatan OKU di bawah satu bumbung kepada golongan sasar OKU, ibu bapa, waris dan murid berkeperluan khas. Hadir ke program tersebut ialah Ketua Cawangan OKU Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, Armis Basri. Seramai 700 pelawat hadir sepanjang program dijalankan. Baik saudara, sekian berita pagi Sarawak edisi Isnin 27 Jun. Keluarga Malaysia dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan salam hormat.